Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, Sifu Gani sini. Kita belajar dalam video ini cara bagaimana nak bebaskan diri dari penyakit. Ya. Nah, kesihatan itu adalah benda yang sangat penting bagi setiap manusia, tuan-tuan. Jadi video ini nak sampaikan cara bagi kita nak mencegah dan juga bagi mereka yang dah terkena menghidapi penyakit, kita nak tunjukkan kepada tuan-tuan cara kita nak kembalikan kesihatan kita itu. Okay, cara rawatan menggunakan kaedah terapi Aiterake. Okey, tuan-tuan, saya Sifu Gani akan sampaikan ilmu ini kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat kepada sesiapa sahaja. Pertama, kita pelajari mengenai tubuh fizikal kita. Okey, jadi setiap manusia yang hidup mestilah memiliki tubuh fizikal. Dan tubuh kita ini, tuan-tuan, terdiri daripada sistem. Ada 11 sistem. Okey, 11 sistem yang utama dalam tubuh setiap manusia. Okey, yang pertama, sistem integumen. Sistem integumen ini adalah organ tubuh yang paling besar, iaitu kulit, bercampur dengan rambut dan juga kuku. Okay. Jadi kulit, rambut dan kuku itu, sistem ini dipanggil sistem integumen. Jadi 3 organ, gabungan 3 organ lah, kulit, rambut dan kuku. Itu sistem yang pertama, tuan. Sistem ini kalau tidak dijaga, maka akan banyak penyakit yang akan timbul seperti psoriasis, seperti eczema. Itu dua yang penyakit yang sangat ramai orang hidapi. Yang lainnya bisul, jerawat, rambut gugur, kuku tidak rata dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak jaga sistem integumen ini, kita akan bicarakan dalam video ini. Sistem yang kedua dipanggil sistem skeletal ataupun sistem tulang ataupun sistem rangka. Jadi semua tulang, di dalam tubuh kita itu dipanggil sistem skeletal. Ada 3 komposisi yang penting: kartilago, tulang, dan juga persendian, sendi-sendi itu. Yang ketiga, sistem muskular ataupun sistem otot. Sistem otot termasuklah tendon itu. Otot, rangka dan tendon. Yang keempat, sistem persarafan, sistem saraf, termasuk otak, saraf tulang belakang, saraf tepi. Yang kelima, sistem endokrin ataupun sistem hormon. Jadi semua kelenjar, jenis-jenis kelenjar, pankreas, itu di dalam sistem endokrin. Yang ke-6 ialah sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi atau peredaran darah. Termasuk jantung dan pembuluh darah. Yang ke-7 ialah sistem limfatik dan juga sistem imun. Sistem limfatik ataupun sistem imun. Yang ke-8, sistem respirasi atau pernafasan, paru-paru, traks,
rongga hidung. Yang kesembilan, sistem pencernaan ataupun perkumuhan. Okey, usus kita, perut, ya, empedu. Yang ke-10, sistem buang air kecil ataupun sistem perkemihan ataupun sistem kencing. Dan yang terakhir, sistem yang ke-11, sistem reproduksi ataupun sistem persenyawaan ataupun sistem seksual lelaki dan wanita, ya. Itu 11 sistem dalam tubuh manusia. Okay? Jadi kalau kita nak sihat, kita kena sihatkan semua 11 sistem ini. Nah, manusia terdiri daripada 11 sistem itu. Semua 11 sistem itu yang saya sudah tunjukkan itu, ya. Dan setiap sistem itu terdiri daripada beberapa organ. Setiap sistem itu ada organ-organnya yang berkaitan dengan sistem itu. Dan setiap organ itu pula terdiri daripada tisu-tisu yang berkaitan dengan organ itu. Okay? Dan setiap tisu pula, setiap jenis tisu pula berkaitan dengan sel-sel, gabungan sel-sel yang berkaitan dengan tisu itu. Okay? Jadi sel itu adalah unit yang paling kecil di dalam tubuh sistem manusia itu. Gabungan sel menjadikan tisu, gabungan tisu menjadikan organ, gabungan organ menjadikan sistem, dan gabungan semua sistem itu menjadikan kita, tubuh manusia itu. Jadi kalau kita nak sihatkan keseluruhan tubuh manusia, bermakna kita kena pergi ke cellular level, ke tahap sel. Kerana sel itulah unit yang terkecil di dalam tubuh kita. Kalau sel itu sehat, maka tisu sehat. Tisu sehat, organ sehat. Organ sehat, sistem sehat. Sistem sehat, manusia sehat. Okay? Jadi kalau kita nak menjaga kesihatan kita, bermakna kita kena jaga sedalam selular, tahap selular. Ya? Itulah penjagaan yang terbaik. Kalau kita sama juga kalau kita nak merawat tubuh kita, maka rawatan yang terbaik ialah rawatan yang sampai ke cellular level, sampai ke tahap sel. Setiap manusia memiliki antara 30 ke 40 trilion sel. Okey, 30 sehingga 40 trilion sel yang bermacam-macam jenis sel. Bilangannya 30 ke 40 trilion sel. Itulah tubuh manusia. Jenis-jenis sel contohnya seperti stem cell ataupun orang panggil sel induk, ya. Bone cell, sel tulang, blood cell, sel darah, muscle cell, sel otot, sel lemak, ya, sel kulit, sel saraf, endothelial cell, sel seks, sel pankreas, dan contoh sel kanser. So ada macam-macam jenis sel. So komposisi sel seperti ini, ya, ada pelbagai jenis, okay? Ada pelbagai jenis benda di dalam sel kita itu. Ada mitochondrion, ada microtubulus, okay? Ada nukleus. Dalam nukleus itu pula ada chromatin, ada nuclear envelope, ada nuclear pore, ada nucleolus, kan? Ada Golgi complex, lysosom, flagellum, plasma membrane, smooth endoplasmic reticulum, ribosomes, rough endoplasmic reticulum, cytosol, vesicle, centriole, kan? Semua ini adalah kandungan-kandungan benda yang ada di dalam satu sel itu dengan fungsinya masing-masing. Jadi benda-benda ni perlu bersih, sehat dalam keadaan yang elok untuk sel itu jadi elok. Nah, kita pelajari satu jenis sel yang sangat penting dipanggil stem cell atau sel induk. Jadi fungsinya tuan-tuan, ya, dia boleh self-replicate. Sel ini boleh membagi dua. Okay? Dia boleh banyakkan,
memperbanyakkan dirinya. Itu stem cell. Kedua, dia boleh reduce inflamasi, mengurangkan inflamasi. Okay, fungsi kedua. Fungsi ketiga, dia boleh lawan apoptosis. Itu kejadian sel mati. Okay, keempat, dia boleh jadi sel-sel yang khusus. Okay. So daripada sel yang belum ada jenisnya, dia sel yang terbuka, okay, open cell, okay, belum ada dia punya jenis sel, ataupun kita panggil sel induk, dia boleh jadi sel yang khas, contohnya sel tulang, sel otot, sel lemak, kan, macam tu. So itu fungsi stem cell, okay. Jadi ini sangat penting kalau kita nak organ itu sihat, tisu itu sihat, bermakna kita perlu ada replacement, ada penggantian sel. Jadi kalau sel tulang bermasalah, jadi kita perlukan stem cell itu untuk menjadi sel tulang. Kalau sel mata kita yang bermasalah, kita perlukan stem cell itu menjadi sel mata. Jadi dia sebagai satu bahan bina sel, okay? Di mana tempat yang bermasalah, bermakna dia menjadi sel itu. Begitu. Ya. Jadi penting sangat benda stem cell ini aktif dan banyak di dalam tubuh. Okay, seperti inilah ya, berbagai jenis sel. Dalam bahasa Inggeris dipanggil undifferentiated cells. Dalam bahasa Inggeris undifferentiated cell. Maksudnya sel yang belum menjadi satu sel yang khusus. Itu stem cell. So tubuh kita ni melebihi 200 jenis sel, saudara. Jadi dia boleh, stem cell itu boleh menjadi apa-apa saja di antara 200 jenis sel itu, mengikut keperluan tubuh kita. Okey, memperkenalkan tuan-tuan, iTera K, ini trademark ya, iTera K device yang tuan-tuan tengok sekarang tu ada 3 jenis. Okey, ada 3 jenis. Ini adalah produk revolusioner, produk revolusi lah dalam teknologi, okay, untuk kesihatan dan juga untuk kecantikan. Tengah trending sekarang di dunia, tuan. Antara orang yang bijak di dunia dalam sejarah, ya, terutama dalam bidang sains, ialah Albert Einstein. So Albert Einstein kata, masa depan perubatan, ya, perubatan masa akan datang adalah berbentuk perubatan yang menggunakan kaedah frekuensi. Menggunakan kaedah frekuensi. Okay. Jadi produk iTera K ini adalah menggunakan kaedah frekuensi. Dan dia ada 2 lagi kaedah. Okay, seorang lagi tuan-tuan, saintis yang telah banyak mempengaruhi tamadun dunia, okay, ialah Nikola Tesla. Tuan-tuan mungkin pernah dengar Tesla, kereta Tesla kan, kereta elektrik tu. Itu sempena nama dia lah, okay, Nikola Tesla itu. Banyak rekaan dia, banyak sangat dia punya rekaan dia, tuan-tuan ya, yang dia reka, yang digunakan oleh zaman moden ini, seperti electricity, alternating current itu, okay. Alternating current tu dia yang cipta benda tu, ya, dia punya penemuan dia. Jadi dia kata apa? If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration. So maknanya kalau kita nak tahu rahsia alam semesta ini, kita kena berfikir dalam bentuk perkataan tenaga, frekuensi, gelombang, dan juga getaran, vibration. Kita kena fikir itu. Okay. So bila kita kaji, saintis kaji, everything is energy. Everything is energy. Semuanya adalah tenaga, kan, Dan tenaga itu daripada getaran itu, frekuensi, gelombang. Tenaga itu dalam bentuk gelombang. So ada gelombang yang laju, ada gelombang yang slow, kan. Itu bergantung pada dia punya
wavelength, dengan gelombang punya kelebaran gelombang itu. Ya. Itu kita panggil frekuensinya itu. Jadi ada getaran yang laju, ada getaran yang slow, itu dalam bentuk getaran. So bila kita melihat dunia dalam kacamata tenaga, frekuensi dan juga getaran ini, jadi kita akan dapat rahsia-rahsia alam ini. Bagaimana Tuhan mencipta alam, bagaimana Tuhan mentadbir alam, dengan melihat dalam bentuk tenaga, frekuensi dan juga getaran. Seperti itu. Jadi itulah saintis sekarang ini dapat banyak rahsia-rahsia alam semesta ini bila mereka mengkaji tenaga, frekuensi dan vibration. Termasuklah device kita ini, kan? Iterac punya device ini kerana kita mengkaji dalam bentuk energi, frekuensi dan vibration. Ya, seperti itu. So, apakah fungsi alat ini? Apakah fungsi Iterac device ini? Yang pertama, tuan-tuan, dia mengaktifkan yang tadi kita kata tadi, sel stem itu atau stem cell itu atau sel induk itu. Nah, ini sangat penting, sangat hebat, kan? Mana ada satu device yang boleh aktifkan tu, kan? Nah, ini adalah salah satu device yang ada di dunia ini yang boleh mengaktifkan sel induk itu. Ya, sudah ada ujiannya, terhadap tikus. Ya, jadi boleh mengaktifkan sel stem untuk digunakan menjadi sel khusus yang diperlukan oleh organ tubuh badan manusia. Dia boleh replace, jadi ini cara yang cepat untuk kita sehat dan untuk kita kembali pulih. Yang kedua, menghapuskan sel yang rosak. Sel rosak itu dibuang. Yang ketiga, meningkatkan kuasa penyembuhan tubuh, imun sistem naik. Yang keempat, membersihkan titik meridian dan limpa. Sistem imun kita dinaikkan, dibersihkan, diperelokkan kekuatannya. Yang kelima, membersihkan kotoran dalam saluran darah. So, environment kalau kotor, susah kita nak sehat. Jadi dia membersihkan kotoran dalam saluran darah. Ya. Yang keenam, meningkatkan peredaran darah. Dia melancarkan peredaran darah itu, tuan, ya. Yang ketujuh, membuang kelembapan badan, humidity. Yang ke-8, mengawal kelenjar endokrin. Dan yang ke-9, melindungi semua sistem organ manusia. So inilah device, inilah dia punya manfaat yang kita boleh perolehi menggunakan terapi Iterac, menggunakan device ini. Nah, apa manfaat dia dalam satu sesi terapi? Dengan satu sesi terapi berdurasi 30 ke 40 minit. 30 ke 40 minit. Satu sesi itu bersamaan kombinasi 4 terapi. Satu terapi Iterac bersamaan, tuan-tuan, dengan 4 sesi terapi yang berlainan. Iaitu 10 kali sesi akupunktur. Campur lagi 20 sesi berbekam. Bukan 1, 20 kali sesi berbekam. Campur lagi 30 sesi gua sha. Dan campur lagi 40 sesi massage urutan. Bayangkan tu, berapa sesi tu? 10, 30, 60, 100. Satu sesi terapi Iterac bersamaan dengan 100 sesi terapi yang lain. Campuran akupunktur berbekam, gua sha dan massage ataupun urutan. Sekali kita buat satu Iterac punya sesi bersama dengan 100 sesi terapi yang lain. Begitu hebatnya, tuan-tuan, ya. Jimat lah, kan, tuan-tuan, kita jimat lah daripada 100 sesi kita pergi satu sesi saja Iterac. Now, alat ini
menggunakan 3 teknologi serentak. Serentak. Okey, antara K ini menggunakan 3 teknologi yang hebat serentak dalam satu device itu. Pertama ialah teknologi terahertz. Okey. Kedua teknologi kuantum dan ketiga teknologi quasar optik ataupun optical quartz. Now, teknologi terahertz adalah teknologi yang sangat-sangat hebat. Okey, menggunakan getaran terahertz. Terahertz itu maknanya kuasa 10 kuasa 12. Tera itu trillion. Tera maknanya trillion. Trillion. Kuasa 12 lah, kalau trillion itu kuasa 10 kuasa 12. Getaran terahertz adalah sama getaran sel kita, tuan-tuan. Manusia punya sel ini bergetar dalam getaran 0.1 terahertz ke 10 terahertz. Okey. Secara peraturannya bergetar di peringkat 0.9 terahertz. Sel manusia ini bergetar dalam 0.9 terahertz. Lebar, lebar dia punya wavelength, lebar gelombang, lebar gelombang itu sekitar 30 mikrometer sehingga 3000 mikrometer. Jadi dia mengaktifkan sel yang sehat, dan yang tidak sehat juga diaktifkan. Mana-mana sel yang tidak aktif diaktifkan. Dan sambil menghapuskan sel-sel yang jahat. Sel-sel motivasi, sel-sel kanser atau sel-sel tumor ataupun radikal bebas, dalam proses rawatan itulah. Nah, itu terahertz, tuan-tuan. Teknologi kuantum pula dia menjana tenaga skala, yang memberi tenaga kepada sel, meningkatkan medan tenaga di sekelilingnya, menghasilkan tenaga penyembuhan dan boleh melalui mana-mana objek melalui kuantum. Melalui teknologi kuantum itu dia boleh menembusi mana-mana bahagian. Okey, yang ketiga ialah teknologi quasar optik. Jadi ini menguatkan frekuensi yang dijana oleh device ini. Ia diperbuat daripada ratusan bahan mineral yang eksklusif. Dihasilkan melalui teknologi pengajuan suhu tinggi yang mencapai sampai 2000 darjah. Menyamai 1/40 daripada tenaga cahaya matahari. Dan ia menguatkan medan aura dalam badan kita. Tubuh kita ini penuh dengan energi. Jadi energi menguatkan aura itu. Bagaimana dia berfungsi? Bagaimana device ini berfungsi? Dia menghasilkan haba, heat. Jadi tenaga elektrik, dia melalui satu coil, gelung, daripada nikrom element, daripada unsur nikrom, dia akan menghasilkan infrared heat dan juga radiant, itu habanya, haba. Yang optical quartz, bila infrared waves ini, gelombang infrared ini melalui satu laluan optical grade, optical quartz ini, elektron akan bergetar, tuan-tuan. Elektron akan bergetar. Jadi optical quartz itu, daripada vibrasi itu terhasillah terahertz frekuensi. So bila dia melalui optical quartz ini, maka terhasil satu frekuensi dipanggil terahertz. Itulah penghasilan daripada laluan cahaya itu melalui ke optical quartz. Apabila terahertz frekuensi dihasilkan, convection current force dari air from the quartz tube. Jadi ada udara yang keluar daripada tube tu, saluran ni. Daripada sini dia mengalir ke sini.
Jadi transformer delivery, apabila alat ini ditujukan kepada tubuh kita, maka non-ionizing frequency, getaran yang tidak ionize, ya, akan terhasil, akan menyentuh kulit kita. Itulah cara dia, tuan-tuan. Okay, cara alat ini berfungsi. Okay, kita belajar sedikit mengenai unit kiraan ini, tuan-tuan, kuasa 10 ni kan. Okay, sebab kita menggunakan perkataan ramai orang tidak tahu kan. Okay. Kiraan untuk kita sukat saiz sesuatu. Sesuatu punya saiz. Ini ukuran besar, ini ukuran kecil. Okay. Lagi ke kanan ini lebih besar, lagi ke kiri ini lebih kecil. Okay, kita dah tahu kalau 10 kuasa kosong itu 1. Okay. 10 kuasa 1 itu 10. 10 kuasa 2, 100. Kita guna perkataan ratus. Ya. 10 kuasa 3 kita guna perkataan ribu atau kilo. Okay. Ribu atau kilo. 10 kuasa 6 kita guna perkataan mega atau juta. Mega itu juta. Okay. Dia 6 kosong dia. Jadi bilangan kosong itu itulah kuasa ditulis di atas tu. 10 kuasa 6. 6 itu maksudnya 6 kali kosong. Okay, 6 kali lah dikali 10, 10, 10, 10, 6 kali. Macam tu. Jadi kuasa kalau dah sampai kuasa 9 itu dipanggil giga. Giga. Ya, itu maknanya 1000 juta. 1000 juta. 1000 juta itu kita panggil billion. Billion itu giga lah. Okey, ingat dah. Ribu mega itu sama dengan juta, giga itu sama dengan billion. Nah, kuasa 12. 10 kuasa 12. Itu ada 12 kosong tu. Satu lepas tu ada 12 kosong dia. Itu bersama dengan 1 tera. Okay, yang biasa kita guna ialah trillion. 1 trillion. Gitu. Okay, macam sel tubuh kita ada 30 ke 40 trillion kan. Itu dalam frekuensi ada juga kita guna istilah ini. Kalau frekuensi yang tinggi, semacam sekarang kita guna device kita ini dipanggil terahertz. Okay, hertz itu adalah frekuensi, unit frekuensi. Jadi terahertz maksudnya 1 triliun. 1 triliun frekuensi, 1 triliun hertz. 1 terahertz, 1 triliun hertz. Okay? So itulah alat kita itu menggunakan terahertz. Jadi maksudnya dia dalam triliun, frekuensinya triliun. Satu saat, dia ada triliun frekuensi. Satu frekuensi itu dia gelombang dia, okay? Complete circle, satu pusingan, naik turun naik, okay? Dia macam tu. Itu dipanggil satu cycle. Jadi 1 triliun cycle satu saat, benar. Begitu cepat, begitu lajunya tu, ya. Nah kalau kecil, yang ini, okay? 10 minus 1, 10 dash 1, ya. Itu kita panggil perpuluhan 1 atau 1 desi. 10 negatif 2, 0.01, 1 senti. 10 dash 3, 1 mili. 10 dash 6, 1 mikro. Sebab dia ada 6. Kita kira ini 6 ni maksudnya ke kiri. Dia ada 6 kosong. Ini 1 kosong, 2 kosong, 3 kosong, 6 kosong. Okay? Termasuk yang sebelum perpuluhan tu. Itu kosong juga. Jadi 6 kosong. Itu mikro. 1 nano dia ada 9 kosong dia di depan tu. 9 kosong. Baru angka 1. Now pico minus 12. Okay, minus 12 itu pico. Itu ukuran tu. Jadi yang alat kita ni dia punya wavelength, gelombang dia punya tu dia dalam sekitar ini, mikro, di dalam mikron. Okay. Jadi ini terahertz, di sini gelombang tu. Kalau wavelength dia di antara sini. Okay, ini mikro, ini ukuran simbol untuk mikro ni.
Itulah tuan-tuan ya. Jadi kita di sini, device ini di sini. So gelombang terahertz tuan-tuan di antara microwave dengan infrared. Dia tengah-tengah ni, di antara microwave dengan infrared. Itulah dia punya frekuensi 10 kuasa 11 sehingga 10 kuasa 12 antara sini. Cahaya yang kita boleh nampak sebelah sini tuan. Okey, 10 kuasa antara 10 kuasa 14 ke 15. So ini teknologi yang kita guna dalam device kita. 10 kuasa 11 hingga 10 kuasa 12. Okey, jadi antara penggunaan radar, mobile phone kat sini kan, ada remote control. Ni UV X-ray because kita di sini. So terahertz tera K kat sini alat itu. Okey, yang sebelah sini kita panggil electronics. Di bahagian kiri ini electronics. Yang sebelah kanan ni kita panggil dia photonics. Okay, photonics. Terahertz dalam bahagian photonics lah tuan-tuan. Dia dalam bahagian photonics. Okey, cara menggunakan alat ini. Bagaimana kita nak guna alat ini? Pertama tuan-tuan, lebih baik kita guna sendiri. Tidak, bukan orang lain dia yang buat untuk kita. Terlebih baik kita sendiri yang buat untuk diri kita. Okay? Jadi kita pegang sendiri alat ni. Kita yang pegang sendiri. Kenapa? Sebab kita boleh rasa dia punya heat, dia punya haba itu. Kita boleh rasa sendiri, panas tak panas, yang kita boleh tahan lah. Ya? Jadi elok kita guna sendiri. Kecuali tuan-tuan tidak boleh pegang, kan mungkin ada sebab, maka bolehlah orang lain yang buatkan untuk kita. Okey, anda boleh tiupkan terus ke kulit atau boleh juga berpakaian. Tidak apa, boleh sebab dia tembus pakaian. Okey, jadi dia boleh tembus pakaian. Tuan-tuan nak terus ke kulit boleh, melalui pakaian pun boleh, tidak apa. Jadi boleh saja sesi itu digunakan semasa anda berpakaian. Tapi jangan terlalu tebal, ya. Anda mesti minum 2 gelas air suam sebelum dan selepas terapi terake. Setiap kali anda melakukan sesi terapi terake ini, ikut aturan ini. Ya. Okay. Jadi tiup 3 titik akupuncture, iaitu tapak tangan, tapak kaki dan ubun-ubun kepala di atas kepala ni. Lepas tu tiup 6 nodes limpa ketiak, kan? Belakang siku tu, belakang siku. Siku dalam, bahagian dalam, siku dalam. Pergelangan tangan bahagian dalam, ketiak bahu, ketiak lutut, ketiak paha, bahagian dalam paha lah tu. Ketiak paha tu bahagian dalam paha, ya. Ketiak lutut, okey. Ini selangkang tu, luar leher, di tepi leher tu. Juga ditiup di bahagian 2 meridian utama, tulang belakang dari leher ke bawah sampai ke tulang ekor, dan bahagian depan badan kita, okay, daripada dagu sampailah ke pundi kencing. Okay, lepas tu barulah tiup di kawasan yang sakit. Baru kita blow di kawasan yang sakit itu, di mana yang sakit lah. Tapi buat ini dulu. Tiga bahagian ini dulu. Okay, jangan sejukkan badan selepas terapi. Jadi jangan mandi, ya. Tunggu sehingga 3-4 jam gitu, ya. Tunggu sekurangnya selepas, yalah. Kalau mandi 4 jam. Tapi kalau nak nak sejukkan badan, kena ikon ke apa itu, biar selepas sejam. Nah, semasa sesi terapi atau selepas sesi terapi jangan berada di arah laluan kipas angin atau aircon. Jadi seperti inilah tuan-tuan, ya. Jaraknya tuan-tuan 6 inci daripada kulit. Okay, 6 inci daripada kulit. Corongnya itu 6 inci daripada kulit. Buat satu area, satu kawasan seperti ini, kita buat 2 ke 3 minit. Okay. Jadi ini dia punya sekuen. Ambil 2 gelas air suam, okay, tiup di tapak tangan ini dan di tapak kaki, lepas tu di kepala, atas kepala ni, okay. Lebih kurang 2 minit begitu. Lepas tu di sini bahagian dalam siku,
bagian dalam pergelangan tangan, di ketiak, kan, di bagian dalam lutut, dan di sini, area sini ini pangkal paha lah, okay. Dan di luar leher kita ni. So ini 6 nodus limpa, ya. Ini titik acupuncture ataupun meridian. Kemudian 2 vessel utama. Vessel utama yang ini depan, okay, dan belakang kita. Ini dipanggil vessel utama. Daripada atas ke bawah, atas ke bawah. Selepas tu barulah kita tiup di kawasan yang sakit. Di mana saja area yang sakit itu barulah kita tiup kat situ. Ya, tengoklah dalam masa 2-3 minit atau lama daripada itu lagi. Ya, 5 minit ke 6 minit. Sudah selesai itu barulah kita ambil lagi 2 gelas air suam. Okay, jadi bermula dengan ambil air suam 2 gelas bermula itu, dan juga kita akhiri juga dengan benda yang sama, ambil 2 gelas air suam. Okay, so itu cara menggunakannya. Okay, produk ini tuan-tuan, device ini mempunyai produk liability, ada insurannya satu dunia, tuan-tuan. Okay, $1 juta. Jadi kalau ada kes yang mana ini penyebab kepada masalah kesihatan, bermakna boleh ditebus, boleh claim 1 juta insurans. Okay. So far tidak ada lagi kes. So ini adalah sijil mengesahkan bahawa Brive adalah sole distributor, okay, pengedar tunggal. Tidak ada lagi pengedar selain Brive untuk alat ini. So ini harga dalam US dollar, dalam US dollar mengikut negara masing-masing. Okay, mengikut negara masing-masing. Jadi tidak sama dia punya harga ni sebab mengikut negara itu mungkin ada dia punya taxnya, kan, ada taxnya dan sebagainya. Okay, jadi yang paling murah ialah di Asia lah, ya, sekitar 320 hingga 350. Yang lain ini kerana transportasi dan juga tax. So ada 3 jenis device, klasik, premium dan juga pro. Okay. Nah, inilah harganya masing-masing. Ini harga untuk Indonesia. Kalau yang klasik 4.800.000. 4.800.000. Premium 14.400.000. Yang pro 48 juta. 48 juta kalau yang pro. Okay, jadi alat ini tuan-tuan sudah ada researchnya selama 6 tahun. Daripada Deschang Manufacturer, ini kilang lah yang membuat R&D, Research and Development. Ada 3 unik, ya, core teknologi, dan patent desainnya sudah di patent, okay, sudah diinspeksi, sudah dicek, ya, quality juga sudah diperiksa. Dia punya accuracy sudah ada laporannya, radiasi punya test sudah ada laporannya, dan ada clinical test, ujian terhadap manusia, kan, dan juga haiwan. Clinical test daripada Beijing Institute of Science. Jadi sebab itu dia selamat, ya. So macam-macam sijil sudah diperolehi. Okay. Ini clinical 60 clinical report daripada Beijing Institute of Science. Okay, sangat-sangat bagus untuk yang berkaitan dengan inflamasi. Nampak ni 45,000 numerical value dia. Okay, ini quantum value, ini numerical value. Comprehensive health quality, keseluruhan, kesihatan keseluruhan. Tumor, virus, diabetes, saraf otak, not limpa, skin. Ini wanita punya masalah, kan, kesihatan wanita. Okay, so ini dia punya bintang-bintang dia. Dia untuk semua lah, semua organ, sebab itu dia berkaitan dengan sel. Ini design, ini safety inspection, radiasi punya test, zero, tak ada radiasi. Quality, conformity,
quantum value, trace elements, material inspection. Okay. Now, kita lihat kepada cost, tuan-tuan. Sebabnya orang banyak tengok cost, kan. Kalau kita lihat costnya, kalau kita nak menjaga kesihatan, biasanya orang makan suplemen. Suplemen ada yang 100 bulan, ada 200 bulan, ada 300 bulan, ada 400, ada 500 bulan yang orang guna untuk jaga kesihatan atau rawat diri. Nah, kalau kita banding dengan Prive Itera K device ini, tuan-tuan, jangka hayat dia boleh tahan, kalau kita jaga dia boleh sampai 5 tahun. Kalau kita jaga elok, dia 5 tahun. Walaupun dia punya jaminan, jaminannya itu, warantinya itu ialah setahun. Okay? Jaminannya setahun, tapi dia boleh diguna sampai, kalau kita jaga elok, dia sampai 5 tahun. Nah. Jadi purata itu dia boleh sampai 5 tahun. Dengan 5 tahun, tuan-tuan, harga kalau kita ambil yang paling rendah itu, yang klasik itu 1440. Kalau kita bagikan sebulan, okay, itu bersama dengan RM24 sebulan. Kos kita RM24 sebulan. Kalau setahun 288, kalau 2 tahun 576, kalau 5 tahun harga barang itu 1440. Jadi ini sangat murah lah, tuan-tuan. Okay, sangat murah kalau kita pecahkan kepada bulan, bermakna kos kita cuma RM24 sahaja berbanding yang lain. Ya. Dan dia menyeluruh, dan dia boleh menjaga pelbagai organ kita, keseluruhan organ kita. Kalau produk kesihatan yang kita makan, mungkin dia sesuai untuk satu organ saja atau sistem organ saja yang sesuai, tidak sesuai dengan sistem organ yang lain. Tapi ini semua kita boleh guna semua sistem organ dengan satu device ini, satu perbelanjaan ini, RM24 sebulan ini. Kita boleh menjaga keseluruhan tubuh kita, seluruh sel-sel tubuh kita. Okay? Jadi bayangkan, tuan-tuan, berapa banyak wang yang kita jimat dalam kita menjaga kesihatan kita. Okay? Sangat menjimat, sangat murah sangat dalam penjagaan kesihatan. Bukannya mahal. Kita nampak macam mahal sebab dia 1440, itu kita bayar sekali, kan? Tapi bayar sekali itu untuk 5 tahun, tuan-tuan. Tak payah lagi bayar setiap bulan. Kalau yang lain, tuan-tuan, bayar setiap bulan tu. Walaupun tuan-tuan nampak macam kecil, 100, 200, 300, tapi setiap bulan. Okay? Dengan alat Itera K ini, harganya 1440, tapi 5 tahun tuan-tuan boleh guna, tak payah bayar setiap bulan. Okay? Jadi in the long run, dia murah lah. 5 tahun ini dah 6,000, 12,000, 18,000, 24,000, 30,000 ni. Jenama-jenama yang lain yang dalam bentuk suplemen. Okay, jadi 1440 adalah murah. Adalah murah. Berapa harga 1440 untuk tuan-tuan guna selama 5 tahun? Tak payah bayar bulan-bulan lagi. Sekali itu saja. Murah lah, bandingkan dengan ini 6,000, 12,000, 18,000, 24,000, 30,000. Jenama ABCDE lah. Okay, tuan-tuan yang guna apa-apa produk kesihatan tu. Sekarang memang sekitar inilah, ada yang 100, 200, 300, 400, ada yang 500, ada 600 sebulan. So, kita menjimatkan wang kita apabila kita guna kaedah ini, dan kita boleh banyak manfaat, lebih banyak manfaat yang kita akan perolehi. Okay, so itulah dia, tuan-tuan, penyampaian yang saya boleh sampaikan kepada tuan-tuan akan kebaikan produk Itera K device itu. Okay, so ini produknya, tuan-tuan. Ini produknya nih. Okay, so inilah dia punya switchnya di atas ini. So dia ada 3, kita boleh 3 kelajuan dia. Macam ni. So, itu bunyi dia. Ni, ada rasa haba, ada rasa angin. Okay. Itulah cara nak guna sendiri, tak payah orang lain, kita boleh guna sendiri, operate sendiri, kan? Pegang macam ni tu, macam siapa nyanyi tu, penyanyi dangdut Malaysia tu. Itulah.
Masih Dayu. Macam Masih Dayu pegang mikrofon. Okay, so murah saja ni tuan ya. Kos kita sangat murah berbanding kalau kita membeli, budget kita beli produk-produk kesihatan. Walaupun produk suplemen itu diperlukan juga tuan ya. Sebab ini terapi, tapi dia terapi. Jadi terapi campur dengan produk kesihatan lah. So dia tak lawan, dia complementary kepada setiap suplemen itu. Tapi ini powerful sebab dia powerful, sebab dia boleh aktifkan kita punya stem cell itu, dia boleh aktifkan, dia boleh vibrate, dia boleh getarkan kita punya sel itu supaya bergetar dalam getaran yang sehat ya. Kalau kita frekuensi kita naik, maka sel itu lebih sehat. Tapi makanlah suplemen yang lain untuk sebagai batu bata untuk sel itu ya. Batu bata kepada sel itu. Okey, jadi sampai sini saja yang Sibu boleh sampaikan. InsyaAllah sambung lagi dalam video yang seterusnya di dalam page pendidikan ini.